Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program Kurus Viral Lemak Tulen. Selari dengan misi kurus tahun 2022, apa kata korang letak target untuk buang korang punya boroi, kecikkan lengan, kecikkan peha menjelang hari raya pada tahun ini. Sebab pejam celik lagi beberapa bulan je kita nak sambut puasa dan kemudian kita sambut hari raya Aidilfitri. Melalui program Kurus Viral Lemak Tulen, kita akan ajar korang nak buang boroi, nak kurus, nak dapat bentuk badan yang menarik hanya melalui pemakanan yang betul dan senaman yang efektif sahaja, tanpa menggunakan sebarang alat, sebarang produk dan sebarang ubat untuk kurus yang boleh membahayakan diri korang. Dengan bajet yang paling murah dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja, walaupun dekat rumah, sampai risau apa sahaja rutin dan pekerjaan harian korang. Dengan hanya RM89 selama 7 hari dan program kita adalah money back guarantee. InsyaAllah korang akan dapat rasa perubahan dan nampak sendiri kesan dia dalam masa yang singkat walaupun selepas habis program 7 hari. Untuk bulan Februari kita hanya ada 2 batch sahaja dengan slot yang sangat terhad. Hampir 9,000 orang telah menyertai program Lemak Tulen ni dan 100% success rate. Tak ada seorang pun yang gagal. Lepas ni kalau korang nak bergabar untuk hari raya, tak payah lagi nak tarik nafas untuk nampak korang kononnya kurus. Untuk kaum perempuan mungkin nak pakai baju-baju lama masa korang anak dara zaman remaja dulu, boleh pakai baju yang lama balik. Slot terhad, masa terhad, korang boleh klik link dekat bawah sekarang untuk join program Lemak Tulen. Jangan terlepas. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat datang. Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, berbadu. Let's go. Come on yo. What up? Yeah. InsyaAllah. Kepada korang-korang yang mungkin belum lagi tekan butang subscribe, tolong tekan butang subscribe tu sekarang. InsyaAllah segala video-video yang baru aku upload akan terus keluar dekat korang punya YouTube punya wall, dan juga tekan butang loceng. Sekiranya ada video baru, korang yang first akan dapat dia punya notification. Bolehlah komen aku first. Kan, InsyaAllah boleh tekan butang subscribe. Pada hari ini aku nak bagi sedikit ilmu, sedikit tutorial sebab ada orang request dekat aku, tanya, Cap, macam mana askar ni nak melapor? So aku akan cerita sikit lah pasal lapor, okey, melapor. Tujuan tentera ni melapor adalah untuk ensure dia salah satu orang cakap prosedur, rutin, tradisi, semua benda lah, okey, dalam askar memang wajib. Kalau kau nak memulakan sesuatu pekerjaan, sesuatu event, latihan, meeting, pembarisan, semua benda lah, kau kena lapor untuk dapat orang kata permission, dapat kebenaran daripada orang yang dia punya hierarki dia paling tinggi sekali pada masa dekat situ lah. Sorry aku cuba explain dekat bahasa yang civilian mudah faham. Sebab kalau aku explain dalam bahasa askar, nanti buang masa pula korang tengok, tak faham. Contohnya lah, macam bila kau nak mulakan kelas, okey, kau kena lapor dekat siapa yang ada dekat depan tu yang paling tinggi. Contohnya lecturer, kau kena lapor dekat lecturer kau. Contohnya macam ada perbarisan, siapa yang paling tinggi dekat situ? Mungkin panglima, jadi kau kena lapor dekat panglima lah untuk memulakan istiadat perbarisan tu dan sebagainya. Jadi semua benda dalam tentera ni kau kena lapor untuk dapatkan kebenaran. Tapi apa benda yang kau perlu laporkan? Kau perlu laporkan berapa orang kekuatan sebenar, berapa orang yang hadir. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang balik kampung, mungkin ada yang nazak masuk ICU. Jadi sebagai ketua, yang orang yang paling besar, paling tinggi pangkat dia dekat situ, dia perlu tahulah. Sebab nanti mungkin dia nak kena jawab lagi dekat orang yang lagi atas. Jadi dia kena tahu situasi ataupun keadaan anggota-anggota pada masa itu dan sama ada kumpulan itu bersedia untuk menjalani latihan ke tak. Aku bagi contoh lah, mungkin Air Force, Navy dengan Army, dia punya ayat-ayat dia punya jampi-jampi nak melapor ni mungkin lain sikit. Tapi ini yang aku belajar dalam TUDM. Sebagai contoh lah, kita nak menjalani latihan PT, physical training. Contohnya, aku akan lapor, aku pergi dekat dia, hentak kaki, salute kalau yang dekat depan tu pegawai. Kalau yang dekat depan tu jurulatih kau adalah seorang lain-lain pangkat, kau hanya perlu hentak kaki, kau beresap saja. Assalamualaikum tuan, diploma 2007, kekuatan 69, hadir 69, siap untuk latihan. Stop! Macam tu, nampak? Kalau baris malam pula, kau kena lapor. Mungkin yang dekat depan tu adalah adjutant. So kau kawat, tak kaki. Assalamualaikum tuan, diploma 2007, kekuatan 60, hadir 58, 2 atensi, siap menerima arahan. Tuan. Macam tu.
Lebih kurang macam tu lah. Itu yang aku belajar dalam Air Force lah. Aku tak tahulah jampi-jampi Navy dengan darat mungkin lain sikit kot. Tapi itu kalau dalam bahasa Melayu. Aku punya latihan kadet semua kena lapor dalam bahasa Inggeris sebab Air Force. Come on, yo. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris pula, tata cara melapor dia lebih kurang macam ni lah. Dia guna ayat-ayat yang simple. Very simple English. Sebagai contoh, malam tu tiba-tiba kena fall in. Nak kena hell ni. Sama juga kau kena baris elok-elok. Make sure barisan semua lurus. Dah check orang apa semua. Lengkap je terus. Pergi. Kenapa macam ni pula? Yang tu kalau kita tengah pakai pakaian sukan. Lari. Hentak. Assalamualaikum sir, course 72, strength 25, present 25, ready for your order, sir. Macam tu lah. Lama aku tak melapor sebab aku dulu masa kat flying school, aku IC course. Jadi akulah yang selalu menghadap, yang nak kena lempang dulu, nak kena tumbuk dulu akulah sebab aku yang pergi melapor. Adalah satu tanggungjawab yang berat kepada IC yang lapor tu sebab dia bertanggungjawab untuk memastikan dia punya anggota pembarisan, dia punya skot-skot yang tengah falling masa tu kekuatannya cukup, bilangan yang hadir cukup, tak ada orang yang sakit. Sebab kadang-kadang ada je dia main lapor je, cukup je, tapi sebenarnya dekat dalam tu ada yang lambat, ada yang belum turun, maybe dia lupa ada yang sakit dekat bilik, dan IC tu yang kena bertanggungjawab. Dan kau jangan ingat kalau dalam kau punya squad tu mungkin kau yang paling tua, nama kau start dengan huruf A, kau jadi IC besar. Semua orang akan merasa benda-benda melapor ni. Semua orang akan dapat giliran untuk kau jadi IC ataupun IC harian lah. Jadi as a IC harian, memang inilah kerja-kerja kau. Kena lapor. Time ni lah nanti member-member kau sabung kau. Lambat lah, berak tak bagi tahulah, report sick senyap-senyap lah. Itu yang kadang-kadang buat kau mental dengan squad kau sendiri. Jadi makna katanya bila kau dah ready untuk lapor, bila kau dah lapor, anggota pembarisan ataupun squad kau yang tengah fall in tu, yang kau laporkan untuk dorang tu, dorang dah bersedia untuk menerima latihan, untuk menerima apa-apa arahan. Tak adalah tiba-tiba ada seorang, saya sakit, saya ni, baju tak siap, kasut tak kilat. Tak ada. Lepas kau lapor, everything must be perfect dan you are ready for the consequences. Tapi aku ulang lagi sekali, mungkin dia punya ayat-ayat jampi dia untuk darat mungkin lain, mungkin Navy lain, okay, maybe Air Force yang aku belajar dulu lain. Tapi in general, secara umumnya sama je lah. Ingat elemen-elemen yang perlu ada dalam kau punya tata cara melapor ni, kau perlu mention kau ni lapor untuk squad mana. Maybe kau lapor untuk junior kau kena mention nama kos junior kau tu. Kau kena cakap kekuatan dia berapa, kekuatan sebenar. Kekuatan sebenar tu yang sebenar lah. Kemudian berapa orang yang hadir, kau kena bagi tahu. Dan sekiranya ada yang report sick, ada yang lambat, ada yang pergi toilet pun, kau kena bagi tahu juga sekiranya diorang tak ada dalam pembarisan tu. Dan juga kau kena bagi tahu yang kau dah ready untuk latihan, siap sedia untuk latihan, ready for your orders, sir. Macam itulah, okay? Dan kau kena belajar in both language, okay? Bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris pun kau kena tahu juga. Jadi kepada korang-korang adik-adik yang nak masuk tentera, macam yang kawan-kawan korang follower aku request aku buat video tutorial untuk melapor ni, inilah dia. Jadi bolehlah korang prepare. Kalau boleh jangan gagap lah, jangan gagap. Aku ingat lagi masa aku interview dulu, masa board number 2, aku yang kena lapor, aku gagap. Kenalah kutuk dengan aku punya pegawai interview tu. Dia cakap aku macam bapuk tertelan kotis, agak-agak macam tu lah. Jadi kena smooth, kena lancar, terang, jelas dan lengkap dia punya segala elemen. Bolehlah praktis mulai sekarang kepada sesiapa yang berminat nak masuk tentera. Mungkin kalau korang ada knowledge ni, korang boleh tampil, korang boleh volunteer. Masa time temu duga tu pun, kalau geng temu duga tu nampak kau ni mungkin korang ada knowledge sikit-sikit, ada bakat sikit-sikit, dah tahu dah nak lapor apa semua, itu menyebabkan peluang korang untuk diterima masuk tentera tu agak cerah sikit lah. Dia ada bonus sikit dekat situ. Sebab tu dah dikira korang dah ada preparation awal-awal. Tapi kalau kau seorang je tahu masa tu, memang kau je lah yang akan buat lah. Sebab time interview, siapa yang expect kau tahu?
Tapi kalau kau tahu, tak apalah, baguslah. Tapi kau kena lapor lah hari-hari. Okay? So, korang boleh share video ni. Make sure kawan-kawan korang yang nak masuk askar, maybe korang ada group WhatsApp ke benda ke, suruh diorang tengok video ni supaya diorang dapat belajar. Okay, maybe yang baru masuk tentera pun tak clear sangat macam mana nak melapor. Inilah cara yang melapor yang insyaAllah secara generalnya inilah cara melapor. Dan sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen. Mungkin nak bagi idea, nak bagi carangan, apa-apa yang korang nak aku buat tutorial yang aku mampu buat, aku akan buat ikut aku punya pengetahuan dan pengalaman lah. Kalau benda aku tak tahu, korang boleh tanya orang lain. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah aku akan terus membuat konten-konten yang memberi manfaat kepada korang. Mungkin ada kontroversi sikit-sikit tu sebab benda tu dah kontroversi dan aku rasa aku perlu buat ulasan ke benda ke, dan disebabkan korang yang request juga. Jadi kita perbaiki amalan kita, awalkan solat, baca Quran, jangan lupa berselawat dan juga buatlah baik kepada ibu bapa kita sementara diorang masih ada dengan kita. Appreciate, okay? Nikmat yang Allah bagi dekat kita. Bersyukur. Jangan banyak komplain, jangan banyak berungut. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum guys. Bye bye. See ya.